Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kara Perlis, tuan-tuan perbuatan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah duit atau bulanan kita. Hari ke tuan-tuan, kuliah kita ni sebab itu ni sebulan sekali, seminggu sekali, kemudian pindah pula minggu ganjil, kemudian mai pula baru-baru ni dia beritahu saya buat hari genap pula. Jadi hari Ahad pagi setiap minggu yang genap, minggu kedua ataupun minggu keempat. Kena minggu ni minggu kedua, tuan. Jadi itu yang sudah kita ada hari ni, tuan. Jadi bila pula nak jumpa pula lagi minggu empat lah, selang seminggu jumpa pula nanti minggu yang keempat, tuan. Jadi untuk ingat dia, kuliah saya ni minggu genap. Kemudian pada hari ni kita akan sambung tajuk kita yang itu ni berkaitan dengan bab ilmu, iaitu bab akhir berkaitan dengan larangan mempelajari ilmu nujum dan mempercayainya. Cerita hari ni cerita Tok Bomoh. Macam mana kita pergi jumpa Tok Bomoh ni, Tok Pawang, Tok Bomoh, apa lagi yang masuk dia, yang membiawai, yang tengok benda-benda gaib ni. Jadi apa cerita dia? Apakah larangan yang Nabi kata orang yang tengok barang hilang jumpa Tok Bomoh sebenarnya ni, apa natijah, apakah kesan kepada kita? Mungkin barang tu jumpa, Ustaz saya jumpa Tok Bomoh tu kata betul sebiji apa yang berlaku. Pesakit ni duduk kat Kuala Lumpur, yang saya pergi tengok ni dekat duduk mana? Padang Besar. Contoh dia kata tu semua sebiji. Macam mana dia boleh tahu, kan? Tok Pawang, Tok Bomoh ni tentang benda-benda ni, tuan-tuan. Jadi ada jawapan dia dan dia beritahu, Allah beritahu dalam Quran, tuan-tuan. Okey, bab larang mempelajari ilmu nujum dan mempercayainya. Ini tuan nampak, tuan. Zaman dulu ni kalau cerita dia, Pi Ramli pun jumpa Tok Pawang, dia bawa apa tu ayam golek. Kita pun sama juga syirik ni. Pergi jumpa Tok Kamat, kampung masjid tu ada kubur Tok Kamat. Orang dulu ni 70-an 80-an dulu ni naik teksi masuk dalam kampung. Tak mana Tok Kamat ni. Nak minta sesuatu, tikam nombor ekor sebagainya. Macam-macam. Bawa pulut kuning, bawa pulut macam-macam lah. Ayam golek, ayam panggang. Jadi apa cerita dia, tuan-tuan? Jadi ni cerita dia tentang ilmu sihir ataupun alam ghaib, tuan. Okey, kita gambar ni. Gambar ni satu pokok di atas tanah yang mana berumput. Rumput warna hijau, kehijauan. Pokok pun rindang, daun pun banyak. Apa kaitan saya nak sembang ni, tuan? Ni pokok tempat yang lapang, ada sepokok yang rindang daun dia. Ada satu dalil, tuan-tuan, surah Al-An'am ayat 59, dan pada sisi Allah jualah anak kunci pembendaraan segala yang gaib. Jadi benda gaib ni hanya pada Allah saja yang mengetahui. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Dia lah saja. Jadi benda gaib ni tak ada siapa tahu. Siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Nampak Allah declare dalam Quran, Allah saja yang tahu. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dekat bumi ni Dia tahu, dekat laut pun Dia tahu. Dekat bumi ni binatang melata, kaki 4, kaki 2. Apa lagi manusia kita ni, burung-burung, berapa jenis burung. Kalau pergi ke laut pula, ikan termenung, ikan apa? Termenung apa lemak lah, ikan cecaru. Main udang pula, udang lipan, udang rimau, udang macam-macam, keluarga udang. Main sotong pula, sotong gurita, sotong ni. Jadi bab benda, tuan, laut dan langit bumi ni semua tu Allah tahu. Dan tidak gugur sehelai daun. Satu daun ni pun melainkan ia mengetahui. Pokok tadi, kita tengok tadi, pokok ni rimbun.
Satu daun yang jatuh pun Allah tahu, tuan. Dan dia kata pula, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering. Dia tahu semua, tuan. Jadi nak abang kata kalau sepokok tu ada, mana kering, mana basah, pagi, petang, siang, malam, jatuh tu bawah sepokok. Kita balik tengok, tuan, berapa banyak pokok, tuan. Tak apa tuan, saya bagi tuan apa tu kejar sikit, balik saya lagi pergi tengok pokok cabai. Cuba kira tak daun pokok cabai dan pasu tuan belah tu berapa daun dia dah. 1, 2, 3, 4, 50, 60. Terkira lah ni. Kira balik. Tu baru sepokok. Nak kira daun. Nampak? Sepokok daun pokok cabai. Yang mana duduk dalam pokok kampung kita 30 ribu. Bayangkan, tuan. Allah tahu semua benda, tuan. Langit, bumi, siang, malam, tamana, betul pagi, petang, daun walaupun kering, basah, dia tahu, tuan. Dan melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang dan nyata. Jadi semua yang ada berlaku kat dunia ni dirakam saat by saat. Kalau tuan tengok lemak CCTV, tuan, TV tuan-tuan ada kamera. Ada orang curi saja, dia buka balik tip. Pukul berapa hilang ni? Kemari. Oi, pukul 5 pagi, patutlah ada orang pecah masuk masjid. Kamera suluh nampak. Tu teknologi kita. Kalau kamera tu tak ada elektrik, pasang saja, kan. Tak ada rakam apa pun. Tak boleh elektrik ada. Hard disk pula rosak pula dalam bilik server ni. Tak jadi rakam pula. Itu dunia, kan. Tapi apa yang berlaku kat dunia ni Allah rakam, tuan. Yang mana akhirat nanti dipersembahkan kepada kita. Apa kita buat, apa yang berlaku sampai Z. Kalau kamera dunia ni dia ambil gambar apa? Gambar muka kita saja. Pakai baju warna apa, kasut warna apa, curi barang. Tapi kamera akhirat dia beritahu kita ni, siapa dia ni, pakai baju apa, hati tu nak curi pasal apa? Saja curi ke, khonak ke, saja apa, oh ni terdesak ke, apa ke, mak sakit ke, apa ke. Jadi semua tu dikira satu sampai mendalam, tuan. Di sebab tu wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Kan sebesar zarah pun dikira, baik buruk dikira, tuan. Yang kedua, surah Nisa ayat 51. Tidaklah engkau memperhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab Taurat. Taurat ni untuk Nabi Musa, umat dia. Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain daripada Allah, dan kepada Taurut. Taurut ni Allah sebut dalam Quran. Taurut ni apa dia? Benda yang ilah ataupun Tuhan selain Allah. Apa dia benda tu? Berhala, tokong. Duit pun dia Taurut. Aku ni tak ada hidup ni. Pasal apa? Duit tak ada. Nampak? Dia mengatakan duit tu segala-gala dia. Duit tu Tuhan dia. Dia tak katalah duit tu Tuhan dia, tapi beranggapan tak ada duit, tak ada hidup di dunia ni. Tak, tuan. Allah bagi rezeki banyak lagi. Duit iya, salah satunya duit. Duit kena ada. Tapi duit tu bukan segala-galanya, tuan. Tapi hidup kena ada duit. Tapi duit bukan segala-galanya. An-Nisa ayat 51. Ibn Abbas kata pula, dalam erti ayat ini, kalau ditanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit? Tanya orang Arab jahiliah tu, siapa buat langit? Siapa yang menciptakan bumi? Bumi siapa buat? Siapakah yang menciptakan gunung? Gunung ni siapa buat? Maka mereka akan menjawab, Allah. La yaqulul Allah. Allah yang buat. Orang apa? Semua manusia yang ada ni pun, sebenarnya dia tahu ada Tuhan yang mencipta. Tapi tak disembah apa? Tokong, berhala. Sebab apa? Nak sampai kepada Allah. Ni siapa buat langit ni? Allah. Bintang? Allah. Bumi? Allah. Awak yang sembah tokong ni. Tokong ni bukan sembah dia. Tokong ni nak sampai kepada Allah, nak sampai kepada Tuhan. Nampak, tuan? Itu cerita dia. Kita Islam kita dah Allah itu satu. Serah semua kepada Allah. Tak ada perantaraan. Pakai orang tu, pakai orang ni, benda tu, benda ni, tokong ni. Tak ada. Kita direct kepada Allah, tuan. Itu bezanya kita. Agama Islam yang satu, agama Tauhid. Tapi mereka, tuan-tuan, percaya juga. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Sebab apa? Mereka percaya benda lain. Jadi tak sepenuhnya meletak kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mempersekutukan Allah dengan beribadah, dengan menyembah selainnya. Itu Taurut tadi. Taurut ni apa saja benda selain illallah, kecuali Allah. Okey, siapakah nujum? Tajuk kita hari ni. Nak kenal balik. Siapa Tok Nujum ni? Nampak, tuan? Cerita apa, kan? Nujum 4 belalang. Kacau. 4 belalang ni salah satu cerita. 4 nujum tu lah. Nujum ni zaman dulu ni, kalau raja-raja ni, dia ada orang dia. Tukang tilik lah bahasa dia.
Fir'aun pun dah ada tukang tilik. Oh, hari ni nak keluar ni. Oh, tarikh hari ni pukul sekian-sekian, jatuh hari genap ganjil. Oh, tak boleh keluar tuanku. Hari ni hari sial. Contoh. Ceritalah. Keluar-keluar, bewok lintas jalan pula. Kena patah balik. Sekejap lagi pi pula gagah insiden lagi. Ada benda yang nak jadi lagi. Nampak? Tu kepercayaan karut kan. Zaman lah. Berapa banyak bewok yang kena langgar kan. Orang tak patah balik pun. Orang dah tahu dah tuan. Tak nak kena mengena pun bewok lintas jalan ke apa ke, tu semua karut. Jadi nujum ni bukan nujum Pak Galang ni. Nujum ni apa dia tuan? Ni Tok Bomoh tuan. Naik ke apa? Naik tikar terbang. Ni itu ni cerita saya akan surai sikit lagi. Okey. Ni nujum. Nujum ni yang mana orang main tengok kat dia. Tok Bomoh, ni anak saya sakit ni, tolong ubat saya. Tok Bomoh barang hilang ni, macam mana ni? Tok Bomoh ni orang ni duk berkenal saya ni. Nampak? Tok Bomoh saya cinta dekat dia, tolong buat ubat saya. Ubat minyak kasih ke, minyak pengasih ke apa? Macam-macam tuan Tok Bomoh ni. Jadi apa cerita tuan? Okey, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Al-A'raf, dukun. Al-A'raf ni bahasa Arab dukun adalah nama bagi Al-Qahin, peramal. Al-Munajjim, tukang nujum. Nama tukang dukun ke, peramal ke, tok nujum ke, semua ni satu kapal, satu jenis yang sama. Al-Ramal, tukang tenun, dan semisalnya mereka dari orang-orang yang berbicara tentang masalah ghaib. Cerita depa ni sembang benda ghaib. Orang lain tak tahu, tapi depa tahu. Betul Tok Umar tu. Motor tu aku pergi menengok hilang, dihabak tempat sekian-sekian, jumpa betul. Nampak tak? Assalamualaikum Tok Umar. Waalaikumsalam. Mai masuk. Tok Umar, saya mai ni nak bagi tahu. Aku tahu dah. Cucu hang hilang motor kan. Nampak? Kita baru nak habak. Dia tahu dah. Motor cucu hang ni warna kuning. Tahu pula dah kuning. Tuan. Macam dia tahu? Kita baru nak habak, baru nak jumpa. Dia tahu dah. Ni kalau hang nak pi motor cucu hang ni, lah ni pukul 5. Dan lagi. Kalau hang pi lambat pukul malam, pakai harus hilang dah. Dia pun sembunyi dekat tepi bukit. Buat contoh. Dan dia kata-kata tu kita pun pergi cari. Jumpa tu kan. Apa nak kata? Takkan Tok Umar tu tak betul. Kita cari jumpa. Nampak? Kita beriman dengan Tok Umar kan. Macam mana Tok Umar tu tahu? Ada jawapan dia. Nabi beritahu, Allah beritahu kan. Okey, contoh lagi kan. Pawang, dukun. Contoh yang baru-baru ni, dulu ni kan. Apa yang berlaku tadi masyarakat kita kan? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami semua hamba Allah yang tidak berdaya. Kami berdoa mudah-mudahan jelebu di Malaysia ini dapat dikurangkan, dapat habis semasa 5-6 hari ini, supaya kesihatan rakyat berbilang kaum sehati sejiwa, supaya dapat sihat dan satu Malaysia. Mudah-mudahan kami usahakan AIS letak atas kuali dan gunakan periuk ini untuk menyelamatkan seluruh rakyat di Malaysia ini supaya mendapat cahaya yang baik, udara yang baik. Jangan jelebu merosakkan pada penduduk seperti nafas, batuk dan lelah dan juga perkara yang tak ingin terjadi. Kami beramai-ramai berdoa mudah-mudahan yang kami usaha kaedah perubatan tradisional yang digunakan beratus-ratus tahun dahulu datuk nenek kita, petua kuali dan ais batu yang kita jampi ini, supaya selamat cair semua jelebu ini dapat terang seperti sedia kembali dengan izin Allah, dan rakyat Malaysia merasakan satu nikmat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kami doa. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah tuan. Allahu Akbar. 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 Ya Allah, yang kami usahakan teropong ini, mudah-mudahan apa yang kami sekian di udara ini mendapat keberkatan, dapat cair semua udara-udara yang dijebu, dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Nak kata apa kan? Bismillah, doa wai. Lepas tu serah pada Allah. Nampak kan? Sekali tengok betul ya. Tak sama macam orang jahiliah dulu.
Mereka beriman betul Allah Tuhan ni, Tuhan bumi, Tuhan buat semua ni. Tapi kami sembah tok kong ni nak sampai ke Allah. Kalau betul dia nak doa pada Allah tu Yang bawa teropong, yang bawa apa panggil air, yang bawa apa periuk belanga ni mana? Nampak tak? Tu yang kata tadi, mereka dah ada syirik kan. Pasal pun nak pakai perantaraan ni, teropong, air, tepoh semua ni, tuih pada Allah. Tak ada kata nak minta perantaraan. Nampak tu tak clear kan. Betul? Benda ni balik pada Allah balik. Apa-apa pun balik pada Allah kan. Bukan pakai perantaraan. Kalau ikut ayat-ayat ni macam apa? Bismillah lah, Allahu Akbar. Ya Islam nampak. Tadi Islam ke lagu tu. Tu dah balik pada sunnah Nabi balik. Macam mana Nabi ajak kita? Macam mana nak berubat? Macam mana nak ruqyah dan sebagainya. Semua itu mesti petunjuk Nabi. Nabi ajak macam mana, sahabat faham macam mana, tabi'in faham macam mana, ulama mazhab buat macam mana. Semua tu balik pada Allah dan pada Nabi balik. Jadi cerita dia tak clear dah lagu ni. Bahkan ni orang tengok pun pelik. Melayu ni Islam kita ada teropong pula. Orang kan mengata-kata kita cetek kuno sebagainya. Islam tak ajar pun. Tapi ada orang agama kita yang buat lagu ni memperkecilkan agama kita balik. Jadi kena berhati-hati kan. Ini ada kaitan dengan syirik kan. Okey, sama juga yang kedua. Tarik duit. Macam mana tuan? Jumpa tok bawah ke? Tok bawah. Tu duit kat lantai kan banyak kan. Apa dia tok bawah atau bunga dia buat kan? Tuan, dia ambil kat belakang dia tuan duit. Tuan. Nama tuan. Tuan-tuan bagi kat saya RM10, saya bagi beranak jadi RM100. Tuan-tuan bagi RM1,000, saya bagi beranak jadi RM10,000. Tuan-tuan bagi RM100,000, saya bagi beranak jadi RM1,000,000. Tak mahu tuan. Mainlah tuan-tuan, takkan tak percaya kot. Saya ustaz. Tak tuan. Ni tak clear tuan. Kalau betul benda ni tarik duit, dia pun tak kerja ni tuan. Dia duduk rumah lena tuan. Duit ada sedia. Ni cerita dia, benda ni benda mengarut tuan. Tapi orang kita percaya tuan. Saya fikir ada orang dalam balik duit. Okey. Tu yang tadi. Ni yang syirik lain pula, buang sial. Buang sial macam mana tuan gambar ni? Apa tuan? Sekali lagi tuan jangan balik lagi. Kita minta tuan imam kita, Tok Bilal ke, Tok Siak ke, di masjid. Kita batok panjang-panjang, kita buang sial pagi ni. Lama dah umur kita ni, umur 60-70 ni. Buang sial pagi Ahad ni, macam ni. Takkan tak percaya kot. Ustaz kata, Tok Guru kata. Ni Ustaz Tauliah ni. Gaib hantar ni naik. Tak tuan. Bukan lagu tu tuan. Agama bukan begitu. Ni agama lain tuan. Ni agama Buddha tuan. Wallahu alam. Pi ketuk-ketuk ni mana. Jadi Datuk Sami ketuk, berkat ni. Boleh sakit bila bala tuan. Tapi nampak dia ambil kesempatan. Allah alam. Jadi cerita dia bahaya tuan benda ni. Bila orang percaya saja, orang akan buat apa saja. Sebab apa? Terdesak tuan. Sama juga padri-padri duduk dalam bilik kecil, kotak kecil tu mengadu dosa sebenarnya. Bagi duit pula, minta pengampunan. Mengadu cerita, ampun dosa kosong. Sonok tuan, bunuh orang, pergi merokok, pergi mengaku kat padri, apa dosa? Siapa tak mau buat kan? Duit boleh, buat insaf. Tak jadi tuan, semua tu mengaku. Okey. Maka ini adalah keterangan daripada Ibn Taymiyah bahawa semua orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib, maka dia adalah dukun. Tak kira lah Pok Pawang ke, Tok Dukun ke, doktor ke, ustaz ke, dia sembang saja benda-benda ghaib ni, dia tahu dia kata, bukanlah, tak betul lah. Allah declare tadi, Allah saja yang mengetahui benda-benda ghaib. Kalau Nabi pun hanya beberapa cerita, beberapa benda saja yang Nabi tahu yang ghaib. Itu pun sikit sangat. Bahkan malaikat yang lain pun semua tu ada had dia, limitation dia. Tapi Allah saja yang mengetahui. Orang pintar ke, magician ke, nama kenalan kan. Betul. Jadi tu nama. Sembang benda ghaib saja tergolongan pada golongan yang tadi tuan. Okey. Sebab apa dia tahu cerita ni tak ada sembang dia tahu semua ni.
Jin mencuri berita langit. Kalau kita berita, kita pakai TV, pakai radio, pakai telefon, pakai WhatsApp, pakai Facebook, macam-macam lah. Media pula internet. Tapi jin ni, dia curi berita langit. Sebab tu dia tahu. Sebab tu pergi, yang Tok Bomo ni dia ada hadam. Dia bela jin. Jin tu yang dia pergi curi berita langit. Apa cerita dia? Ni langit kan? Langit biru, langit awan putih sebenarnya. Ni alam kita, dunia kita. Sebab bila sebut kata jin curi berita langit, bawa main dalil. Siapa kata? Allah kata ada? Oh ada. Kalau Allah tak kata, Nabi kata ada? Oh Nabi ada kata. Itu bawa dalil. Agama mesti ada dalil. Bukan syok-syok ustaz cerita, tok guru cerita, doktor cerita, profesor cerita. Dia mesti qala Allah atau qala Rasul. Dari dia surah Al-Hijr ayat 16 hingga 18. Sesungguhnya aku telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Allah cipta langit-langit ni ada bintang. Dan aku telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Pokoknya bintang-bintang yang ada ni Allah hias bumi ni, langit. Wah cantiknya bintang ni malam ni. Kalau bercinta pun, muka sayang ni macam bulan, bintang. Beribu bintang ni bukti cinta abang pada sayang. Adinda dulu ni ke kanda. Tulis surat pun, kehadapan adindaku, wajahmu, macam-macam lah ayat kita dulu ni. Bulan bintang. Tu lah. Sebab Allah kata, Allah cipta bintang-bintang ni nak hias bumi, hias langit. Dan Allah kata lagi, aku menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk. Rupanya tuan-tuan, bintang tadi satu hias langit, cantik langit. Yang kedua pula Allah kata, Allah bagi bintang ni dia jaga berita langit. Apa dia buktinya? Aku menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Waktu tu perasan cerita kita tengok sains ni, bintang, ada tek bintang, main malam-malam subuh ke pukul 3 pagi tu, main api hilang, main api hilang. Contohnya kita bahasa kita panggil itu meteor, bahasa sains, tek bintang. Tapi rupanya dalam hadis ni, dalam dalil ni, Al-Quran sebut yang panahan itu panahan malaikat baling kepada iblis syaitan tadi. Sebab apa? Mereka curi berita langit. Dia pergi tumpang dengar kan berita langit. Buktinya apa pun sahih. Sebab apa? Kalau perasan, satu hari ada 2 waktu malaikat akan turun ke langit kita ni, subuh sekali, asar sekali. Malaikat yang turun subuh akan jaga kita sampai ke asar. Dan malaikat yang mana jaga asar ke malam pula akan ganti shift asar tu sehingga ke subuh esok. Dia akan naik ke atas, bawa kita, amalan kita naik ke langit. Nampak? Malaikat ada shift, turun langit bumi ni ada 2 waktu. Subuh sekali, asar sekali. Nampak tuan? Itu dalil Nabi cerita. Dan dalil ni pun teli dengan cerita ni. Berita tu bila naik ke atas, sembang-sembang malaikat tu dicuri oleh jin-jin ni tuan. Ini dalil dia kata, bila dengar cerita lagu tu, dikesan, malaikat akan panahkan mereka ini dengan panahan api yang menyala tadi. Hadis apa tu? Dalil surah Al-Hijr ayat 16 hingga 18. Buktinya lagi ni dalil dia lagi. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ada sekelompok orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dukun. Jadi ada orang bertanya tentang dukun. Bagi dia menjawab, mereka ini tak ada apa-apa pun. Tok dukun ni macam kita, makan sama, minum sama, sakit demam sama, kan? Nak kena kahwin, nak kena lena, kan? Macam-macam lah, sama macam kita juga. Itu tok dukun. Kemudian orang kata lagi, kadang-kadang mereka ini membicarakan benda yang benar. Wahai Rasulullah, dia berkata benda betul, dia tahu benda tu, sedangkan kita tak tahu benda ghaib. Maka Nabi SAW pun menjawab, itulah sebuah kalimat kebenaran, benda tu betul, tetapi dicuri oleh jin, lalu disampaikan kepada telinga wali dia, tokek tuan dia. Jin tadi dia pergi curi berita, dia bagi balik info dekat tokek tuan dia tu. Dan lalu wali tadi, tokek ataupun Tok Bomo, Tok Pawang tadi akan mencampuri dengan 1,100 kedustaan. Tahu motor hang hilang, duduk tahun ni. Betul, ni yang curi motor hang ni bukan orang lain, tapi rumah hang juga. Tu dia. Dia tahu dah motor tu orang curi.
Tapi nak abang tuan dia bagi tipu lagi, dia bagi gempak lagi. Ni orang yang curi ni dekat-dekat rumah hang lah. Kita pun, rumah aku Pak Mat depan rumah, dia bagus. Pak Loh belakang, ni pun ninggal dah. Kiri ni aku rasa ada orang baru main sewa. Tengok muka tak kenyih, belagak. Lepas tu tengok pun panjang lagu lain. Nampak? Kita timbul pula masalah kedua, hasad dengki, tipu pula. Kita rasa fitnah pula. Nampak tak? Itu mainan syaitan. Dia pun tak kena mengenal pun, tak tahu apa pun. Lepas tu kita gaduh dengan dia, tak pasal-pasal kan. Yang curi tu orang lain. Nampak tak? Berita tadi betul, tapi Tok Bomo tadi dicampur dengan 1001 kedustaan. Hari dia mula mai pengerah, bagi 50 ringgit, 5 duit. Contoh dia buat kehitan. Sekejap lagi pula mai putih ubat pula. Buat mai ni. Semua tu tak jelas kan. Sebab apa? Benda itu dia ada benda yang pelik, hiding ataupun benda yang tersembunyi. Sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui rahsia langit. Ini surah Jin sendiri ayat 89. Jin cerita. Maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Rupanya jin ni sebelum Nabi Muhammad dia naik tinggi lagi. Buktinya apa? Jin ni baik dengan Nabi Sulaiman. Bahkan jin ni tentera Nabi Sulaiman. Abang pi kalih apa tu istana Balqis, dia pergi kalih kan. Duk masjid, batu dua ni pindah pi Kuala Polih, masjid Terapung. Masjid Terapung pindah mai Tani. Boleh buat kan. Sebab apa? Maksyar jin. Nabi Sulaiman dia petik saja tuan, pi tahu mana-mana, dia buat kerja. Siap. Itu kekuasaan Nabi, kelebihan yang diberi kepada Nabi Sulaiman. Boleh berbicara dengan binatang sebagainya. Itu sahih kan. Tapi bila mai Nabi Muhammad, jin-jin dulu ni boleh naik tinggi ke langit, depa tak boleh dah, limited. Depa terhad tuan. Nampak tuan? Jadi walaupun terhad itu pun depa cuba curi-curi dengar berita langit. Apa jadi? Allah tadi, bintang-bintang tadi, dan malaikat akan guna bintang tadi baling kepada mereka panahan api yang menyala. Itu cerita dia. Tetapi sekarang barang siapa yang mencubanya untuk mendengar-dengar berita tadi akan menjumpai panahan api yang mengintai untuk membakarnya. Nampak apa yang cerita dengan jelas. Tadi surah apa kata pasal Al-Hijr. Ni pula cerita ni cerita daripada surah Al-Jin pula. Dikompai pula. Nabi cerita lagi. Allah cerita, Nabi cerita lagi. Kita faham. Di situ ni jawapan dia. Kan? Al-Jin ayat 89. Ni tuan-tuan. Ni bagi meteor. Tek bintang. Kalau kita tengok cerita orang putih ni, nampak bila bintang siang dia mai apa meteor kan. Contoh gambar ni kan. Dia macam batu kan. Ni kalau ni kajian sains lah. Batu-batu yang ada tu dia mai bila turun laju, dia akan laju. Bila mai ke bumi, tuan-tuan perasan, bumi kita ni ada lapisan banyak gas. Ozon lah, helium lah, nitrogen, poma tu dia akan bakar habis. Nampak? Jatuh ke bumi ni. Kebanyakan batu yang ada jatuh, dia akan terbakar. Naik atas, terbakar, habis. Tak ada sampai bumi. Tapi ada dulu ni, yang mai yang besar tu, terbakar, tak ada habis. Itu yang jadi Arizona pun, Amerika Syarikat, kawah-kawah tu. Cerita dinosaur rumah tu. Tu kan, tu cerita dia. Tu sains. Tapi sains, ya, aku cerita macam mana. Kita boleh kait hubungan dia. Itu ya, cerita dia tu kan. Okey. Apakah akibat jumpa Tok Bomo? Kita tahu tadi, cerita tadi yang mereka boleh tahu ni, mereka ada apa panggil pawang, mereka ada apa panggil mereka belah lah, belah khadam. Khadam ni jin-jin yang mereka bagi makan, mereka belah tu. Jadi apakah akibat tuan? Akibat jumpa Tok Bomo ni, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau menanyakan sesuatu kepadanya tentang sesuatu, pergi jumpa Tok Bomo, tanya pula ke Tok Bomo itu, lalu ia membenarkannya, dia percaya pula, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Allah Ustaz, saya pergi teman dia saja, cari barang hilang, tak kira hampir jumpa saja, itu hang percaya pula. Apa jadi? Solat kita 40 malam Allah tak terima. Apa tuan? Besar tak besar? Akibat dia besar. Kita main semayang pula, lepas tu tak dikira. Ustaz kalau tak kira semayang, tak payah semayang lah. Tinggal semayang pula, dosa tinggal semayang. Jadi seolah macam kita rugi kan. Tak tinggal tak semayang, dosa tinggal semayang. Buat pula Allah tak terima.
Jadi kosong, rugi. Main masjid tu 40 hari tu main saja tuan, tak boleh apa pun. Sebab apa? Kes kita tengok barang hilang, percaya bohong. Sebab apa? Dalil ni kata barang siapa yang mendatangi tukang ramal, tu dukun tadi, lalu menanyakan sesuatu kepadanya, tanyalah apa-apa pun, barang hilang ke, nak buat apa ke apa, lalu percaya pula, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Hadis Muslim sahih. Nampak tuan, sembahyang elok-eloklah, berjemaah di masjid, pergi tak mana-mana, jaga solat ni. Tapi ketika nombor ekor tak jadi syirik, pergi jumpa tu rumah syirik. Dosa syirik ni sangat besar tuan. Maksudnya tidak diterima solatnya selama 40 malam adalah bahawa solatnya selama 40 hari itu sah sembahyang itu, tak perlu ulang, tapi pahala dia terhapus, tak ada apa tuan. Jadi sembahyang saja tuan, rugi kita kosong. Menega laku barang tapi tak boleh duit. Nak kata rugi pun tak, nak kata untung pun tak, kosong tuan, rugi masa lah, tak ada apa tuan. Kemudian jadi ketika solatnya tidak diterima, bukannya berarti tak perlu solat, dia kena sembahyang. Kalau tinggal sembahyang, dosa tinggal sembahyang pula, disebut salah. Itu orang yang pi tengok nombor ekor, pi jumpa tok bomoh dan percaya benda baik ni. Barang siapa yang mendatangi tukang rukun ataupun tukang ramal lalu membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nampak tuan? Lagi kasar, lagi berat tuan. Kalau pi percaya nombor ekor, tok bomoh sebenarnya ni kafir tu tuan. Tuan jadi kena berhati-hati. Sebab itu dosa ni dosa yang sangat besar. Kalau dosa lain Allah ampun, buat apa pun kalau minta ampun, insya-Allah Allah akan ampun. Tapi kalau dosa syirik ni, selagi dia tak mati tu tak ada bertaubat, kalau dia mati baru nak bertaubat, Allah tak terima lah tuan. Sebelum mati dia kena bertaubat. Dosa syirik ni. Kalau dosa-dosa lain Allah bagi klausul lain. Mungkin Allah ampun, mungkin Allah tak ampun. Tapi dosa syirik ni dekat dunia lalu dia tak ada minta ampun, tak ada bertaubat, neraka tempat dia tuan. Itu jelas tuan. Nabi Allah beritahu tuan. Mana ni tuan? Tika nombor ekor, Sport Toto, Magnum, 4DG apa more ni, macam-macam jenis lah. Apa cerita tuan? Tu batok tuan. Tu batok pergi ambil nombor ekor, nampak tuan? Indo, Cina, Melayu punya. Tu, yang batok tuan gambar apa tuan? Pakai baju tekung, baju kurung, tudung, nampak tuan? Tu batok pergi tika nombor ekor. Kalau kita kata orang Hindu ke orang India ke orang Cina ke, tak apa lagi, Siam ke, ni orang kita tuan. Dan sebahagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan lain. Surah Yusuf 106. Nampak tuan? Di mana ni? Di tempat Magnum tadi, di tempat tikam nombor ekor tadi. Pakai baju kurung elok, tudung, pergi tikam. Bukan saya tikam ustaz, laki saya suruh, sama lah bersubahat tuan. Sebab benda ni syirik. Kita tidak percaya pada Allah satu protein. Kita try lain, kukuk buli. Nampak, itu kita tidak beriman satu protein kepada Allah. Ni bersama tuan. Tadi orang lelaki apa orang perempuan. Ni bersama, batok panjang, Amoy, Cina, Melayu, apa tu Siam ke apa? Tu batok pakai baju Melayu. Kain samping ni dok, songkok tak pakai. Kalau nak tikar dua ekor pun pilih tikar, tak ada masalah. Itu hang Allah. Yang pergi pakai baju Melayu tu sungguh-sungguh. Tu tunjuk kepada syiar kita orang Islam kita. Pergi tikar dua ekor. Nampak? Ni masalah tuan. Nak buat maksiat, jahat ke, itu terpulang hak tuan-tuan, peribadi tuan-tuan. Bila mai tikar nombor ekor ni pakai baju Melayu pula ni, itu dah mencemarkan agama Islam kita dah. Sebab itu dia lagi besar lagi dia punya akibat dia tuan-tuan. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan. Okey, bukan dari golongan kami orang yang meramal nasib, yang meminta diramalkan, orang yang melakukan praktik perdukunan, yang memanfaatkan jasa perdukunan, yang melakukan praktik sihir tenung, yang memanfaatkan jasa sihir ditenungkan, dan barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir pada apa yang diturunkan oleh Muhammad Al-Bazar. Jadi kita ni kena beriman kepada Allah. Kalau kita jumpa Tok Bomo, percaya pula, membenarkan lagi sebagainya, benda ini syirik besar tuan. Jelas ke tuan? Tika nombor ekor macam mana tuan? Nampak ni? Tujuh begini. Tak yang aku nampak lah. Tak ni 8 tak dah. Wow, 8.
Dan buang lagi ke dia. Dia buat apa kan? Oh, menurut. Tak tahu. Dia pun tikar nombor ekor. Saya suka. Dia pun ambil apa panggil tu kita bagi buat ni. kuah-kuah, dia ambil bedak. Dia lomok kat atas kuah tu. Gosok. Nombor berapa ni? Oh, nombor 6 ni. Tulis nombor 6. Gosok pula. Gosok. Nombor 7 pula ni. Nombor 7. Gosok lagi. Kacau tu kan. Tak pasal-pasal kuah tu wangi tu kan. Sekali tengok macam main-main. Tapi tak kan. Ni syirik kan. Kalau main bola tak apa lah kan. Ni apa? Ni tikar nombor ekor. Dia beriman, dia tahu ada ada nasib. Kalau kena untung, tak kena tak untung. Itu sama dengan orang kafir kan. Kita orang Islam bukan begitu. Letak 100% pada Allah. Tapi usaha dulu, buat dulu, baru kita tawakal pada Allah. Itu beza kita dengan orang kafir kan. Jadi kena berhati-hati. Saya bilang syirik kan. Syirik ni banyak kan. Tadi tentang jumpa nombor ekor, pergi jumpa tok bawah rumah, tok bawang. Itu syirik. Syirik yang lain banyak lagi kan. Contoh, syirik kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna an-nasa yamutuna 'ala asy-syirk. فحق الناس علينا أن نحميهم من النار ومن غضب الله إلى عظمتهم إلى Okey, apa syirik yang berlaku tuan? Saya cepat sikit. هل ترضون بهذا الإسلام بإخوانكم المسلمين. Yang ni syirik kuburan orang. Okey, kubur apa ni? Kubur wali-wali. Tok Guru, Tok Syekh. هل ترضون بهذا الإسلام. Nampak tuan? Pergi ziarah kubur, ya sunnah Nabi. Kita doakan kepada si mati sebagainya, ya sunnah Nabi. Tapi bukan duk pergi minta keberkatan pula, minta doa pula kepada orang yang mati tu, wali-wali ke apakah. Pergi cium kubur dia pula, pergi ambil keberkatan pula. Itu bukan tuan. Itu bukan ajaran kita Islam. Jadi saya tahu dia benda-benda ni mesti balik petunjuk contoh Nabi. Jadi bukan kata kita ambil keberkatan orang yang mati sebagainya. Mereka pun perlu bantuan kita. Bantuan apa? Kalau dia ada anak yang soleh, anak yang berdoakan dia. Kalau dia tak ada anak, dia ada ilmu yang manfaat, bantu dia ke alam barzakh, bukan akhirat. Ataupun dia ada apa tu sedekah jariah dekat dunia dulu ni, itu yang bantu pada dia akhirat nanti. Itu ada tuan. Contoh lagi tuan-tuan. Ingin lulus ujian nasional ni di Indonesia. Ratusan pelajar berdoa di kuburan Gus Dur. Gus Dur tuan, yang mana dia meninggal tu, tak apalah, meninggal. Tapi orang ni yang mana apa tu terlampau taksub sebenarnya ni, dia pergi ambil keberkatan. Duk kubur Gus Dur tu, baca ayat Quran, baca Yasin ke apa, minta bagi lului. Nampak tuan? Itu berlaku di luar sana tuan. Orang mana ni? Orang kita juga Islam. Sebab apa dia tu? Sebab tak balik pada Nabi yang sahih. So tu kita kena perangi. Kalau kita tak perangi tuan, lagi lama lagi melampau tuan. Bahkan ada pula buat bisnes nanti tentang kirim doa dan sebagainya. Nampak? Dalam ujian nasional, ratusan pelajar berdoa di makam Gus Dur. 12 April 2015. Kita sok khabar Indonesia sendiri, bukan kita reka-reka. Itu hakikat yang berlaku kan. Okeylah tuan. Ni kuburan sama juga. Ni satu tempat di Indonesia juga. Kita bila pergi ke kubur ni, kita doa sebenarnya. Tak apalah. Tapi mereka ni bukan berdoa tuan. Mereka menyembah. Saya bercepat tuan. Ni dia buat apa tuan? Dia sembang dengan si mati tu. Orang dalam kubur, kalau ikut awal tu berdoa tak apa. Tapi dia menyembang. Duduk sana elok no, ada bidadari mai ikut no, makan apa kan ni ke apa. Nampak? Menyembang-nyembang. Main mana tuan-tuan? Agama tak ajak lagu tu. Kita akan tahu benda gaib pun. Nampak tuan? Tapi ada pengikut tuan. Nampak tuan? Jadi benda ni syirik tuan. Okey. Sama tuan, ni pun syirik juga. Kubur Nabi Hud di Yaman tuan, dia petawaf. Balik kepada tu, mari kepada kau pula. Balik pada Yaman tu.
Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, yang mengaji mengikut sunnah, ikut Quran, sunnah Nabi SAW. Tapi yang mengaji di Hadraul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud, tawaf. Ni di Kedah ni dia jemput mai dah Tok Syekh dia. Okey, untuk malam tuan-tuan, di sana tuan dia ada kubur, dia berkata kubur Nabi Hud tu, dia tawaf, dia buat upacara setahun sekali. Nampak dia ramai tuan berjalan bawa panji, bawa bendera. Dan di Yaman tuan, kalau kita tengok sana orang Arab pakai baju jubah, tapi di Arab sana pakai kain plekat banyak. Bahkan orang Arab pun pakai kain plekat. Berapa ramainya orang Asia kita, orang Nusantara kita duk pergi hidup sana. Jadi pakaian kain plekat ni biasa bagi mereka tuan. Jadi sebenarnya tak salah, mengajilah ilmu, tapi bila main ni dia hulu pula. Nampak tuan? Jadi apa cerita ni? Nak buat upacara tertentu, hari tertentu, pergi ziarah masa tertentu, Islam tak ajak begitu. Pilah bila masa pun. Nabi sendiri tidur di rumah isteri dia, Aisyah cari malam-malam, tak jumpa Nabi. Hilang tak mana? Pergi cari-cari tengok, Nabi keluar, pergi Baqi'. Kubur di tepi rumah Nabi tu di Baqi'. Nabi merenung, tengok kubur tuan. Nampak tuan? Malam pun boleh pergi tengok kubur tuan naknya. Tapi kita pelik lah. Hampir malam buat apa ni? Buang terbiak apa Pak Mat, Pak Cuh ni, Pak Loh ni. Malam-malam pergi ziarah kubur. Boleh dah naknya. Tapi kita ni tak ada amalan kita lah. Pergi ziarah malam-malam ni. Nabi kata siang, pagi, petang, malam boleh. Kita pula terbalik. Tak pergi tengok hari pagi, petang, siang, malam. Setahun sekali baru pergi. Hari Raya. Sebab tu di sunnah tu lari. Nabi habaq bila masa pun pilah ziarah kubur. Kita pula masalah tak pergi. Hari Raya pergi. Hari Raya pula bertembung dengan hari gembira. Tiba-tiba kita pula pergi ziarah kubur. Tak kena gaya tuan. Nabi suruh gembira, kita pergi buat sedih. Kalau betul hari Raya tu ziarah kubur, mesti dari Nabi lepas semayang akan pergi kubur Khadijah, pergi kubur cucu dia ke apa kau. Tak ada riwayat pun. Sahabat pun tak buat tuan. Tu cerita dia. Jadi kita kena balik pada agama yang sahih. Apa sunnah-sunnah Nabi. Agama kita bukan nak larang ni. Ada dalil, ada hujah, kita beramal. Kalau tak ada, kita tinggalkan. Sebab apa? Ia atas jadi tanda tanya, atas pagar. Gagah buat, kukuk nanti kita terjerumus dalam kebinasaan. Yang ada sahih ni pun tak terbuat kita tuan. Buat yang sahih tuan. Itu pun dah lebih mencukupi. Bahkan itu yang terbaik. Tak bermalasan, tak berlebihan, tak ulu. Jadi buat seperti mana yang Nabi buat berada. Itu yang patut kita pertahankan tuan. Wallahu alam. Kita nak tanya apa untuk hari ini? Saya berhenti dekat ini tuan. InsyaAllah kita jumpa pula 2 minggu lagi lah. Minggu genap. Iaitu hari ini minggu kedua. Ketiga tak ada minggu depan. Ustaz Syarif akan mengajar. Minggu keempat pula baru saya ada tuan. Kita ada nak tanya untuk tajuk hari ini. Berkaitan dengan tajuk kita. Betul larangan kita mempercayai tukang nujum. Saya tanya boleh tak? Tak boleh tuan. Tuan percaya saja 40 hari 40 malam solat kita Allah tak terima. Rugi tuan. Jadi semua salah. Semayang tak boleh apa. Tak semayang boleh dosa. Jadi kena berhati-hati. Dan Allah alam. Kenapa saya berhenti dekat ni? InsyaAllah kita jumpa pula pada ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.